Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, para bilal muazzin, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Hadirin yang dihormati, Nabi SAW pernah bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, kata baginda Nabi SAW, lihatlah, pandanglah, tengok pada yang lebih rendah dan lebih kurang daripada kamu dari sudut keduniaan ini. Tengok yang lebih kurang daripada kita, rumahnya, kenderaannya, pakaiannya, hartanya. Nabi SAW kata, tengok orang yang lebih kurang daripada kamu, akan nikmat yang kamu ada itu. Kata baginda Nabi SAW lagi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi SAW, jangan pandang dan jangan lihat pada hal keduniaan ini orang yang lebih daripada kamu. Kita dah ada rumah sekian-sekian, kita pandang orang yang rumah lebih besar. Kita dah ada kenderaan, kita melihat hamba Allah lain yang berkenderaan lebih daripada kita pada angan-angan dunia itu. Kata Nabi SAW lagi, sebab apa yang demikian tu agama larang, syarak tak bagi macam tu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Kalau itulah sifat kalian, kalau itulah perkara yang menjadi nilaian dalam diri kita pada ukuran kehendak dunia. Tengok orang rumah lebih besar, kereta lebih besar, harta lebih banyak, kita lihat orang itu kerana keadaan-keadaan itu. Sedangkan agama so lihat pada sudut keduniaan ni orang lebih kurang daripada kamu. Kerana apa demikian? Kerana kata Nabi SAW, fawa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Sebab itu, kerana kamu melihat akan orang yang lebih kurang rendahnya pada kamu, yang lebih kurang dapatnya daripada kamu itu. Kamu dah ada rumah, dia tak ada rumah. Kamu ada kereta juga, dia tak ada kereta langsung. Kamu ada juga simpanan, dia simpanan pun tak ada. Contoh. Maka tengok yang lebih kurang daripada kamu itu, yang lebih rendah daripada kamu itu, sebab yang demikian itu adalah sebagai kamu boleh mengingati dan mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara kamu lihat macam tu, itulah cara kamu ingat kad syukur dan atas nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Alhamdulillah aku ada juga rumah. Alhamdulillah aku tak payah tahan teksi pagi-pagi. Adalah juga tempat berteduh anak bini. Adalah juga anak bini boleh naik kereta. Maka jika dipandang yang demikian tu, maka melunakkan akan hati supaya tidak berdendam dan berdengki pada orang. Sebab dia tengok orang itu kurang padanya. Tapi jika dia lihat pada keduniaan itu yang lebih besar, lebih tinggi daripadanya, maka akan datang padanya lupa akan nikmat Allah. Dia duk lupa hak Allah dah bagi kat dia dah ni. Dia ingat benda-benda yang dia duk kejar, yang belum tentu lagi dapat. Yang keduanya, akan mendatangkan penyakit hati. Datang padanya masalah-masalah pada mazmumah. Mula nak berdengki, mula nak berdendam, mula nak buat sesuatu fitnah. Kerana apa? Kerana dia nak kejar, dia nak dapat. Sama ada sama ataupun lebih daripada orang tu, maka dia sanggup untuk melakukan apa-apa kerana ada pada masalah hatinya yang berpenyakit. Maka jika penyelesaian itu, kunci itu dipegang, selesailah masalah hati kita, iaitu melihatkan yang lebih kurang pada kita, datangkan pada situ nikmat Allah yang banyak Allah dah bagi dah kat kita. Yang keduanya adalah akan
pada masalah hati tu tiadalah didendam dan didengki kerana orang tu kurang dan kita takkan kita nak berdengki kat dia. Dia duk tunggu bas bagi kita naik motor naik kereta. Kita ada juga rumah tempat teduh, dia rumah pun sewa rumah pun kalau tuan rumah nak balik kena keluar macam tu je. Maka tiada ruang untuk kita berdendam dan bermusuhan dengan dia. Itu cantiknya bila agama atur dan ajar pada kita. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberi manfaat, memberi kebaikan pada kita semua insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sambung perbincangan fiqh ibadah kita insya-Allah pada malam ni, sambungan daripada kuliah yang sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tu sikit kita bincang bab puasa. Lepas Ramadan baru ni kita bincang bab fidyah apa semua sikit-sikit. Cuma bulan lepas kita dapat hadir. Jadi malam ni sambungan daripada yang terakhir sekitar bulan 4 yang lalu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, iaitu kita masuk bab pada membicarakan maja'a fi salati alal humrah wa alal hasir wa alal busut. Bab yang akan dibicarakan ini adalah bagaimana keadaan Nabi SAW solat pada ketika hayatnya. Susah ke, senang ke, mewah ke, ini gambaran itu ada pada hadis yang kita nak baca ni. Qala musannif, kata pengarang lagi, yakni saudaraku sekalian, di sini dibicara akan sembahyang di atas tikar. Bab yang kita nak bincang ni, Nabi solat atas apa? Kapek macam kita ke? Sejadah yang harga puluhan ringgit atau ratusan ringgit ke? Atau bagaimana? Ni solat baginda Nabi SAW, solat yang paling insan paling mulia pada ketika itu dan nak banding dengan kita yang hari ini. Maka ketahuilah yang demikian itu, yakni ada namanya al-humrah. Nabi SAW ni pernah solat di atas tempat yang dinamakan al-humrah. Al-humrah itu satu tempat orang Arab sebut. Saya kita tahu apa itu al-humrah. Alas pelapis tempat Nabi SAW solat pada hayat ketika Nabi SAW hidup. Ada ketika Nabi SAW solat di atas tempat yang namanya al-hasir. Apa itu al-hasir? Juga kita akan tengok keadaan dan nama al-hasir itu pada bahasa Melayu kita. Dan ada hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah solat di atas al-busut. Basin ta, basin ta, busut. Ini semua pelapis alas yang dinamakan dalam bahasa Arab yang Nabi SAW pernah bersolat di atasnya. Kata pengarang lagi, yang demikian itu adalah alas pada memudahkan baginda Nabi SAW solat dan diikuti akan para sahabat. Nabi SAW solat di atas itu, alat yang kita sebutkan tadi, al-humrah, al-hasir, al-busut. Ini antara nama yang menjadi pelapis kepada tempat Nabi SAW bersolat itu. Dan ada kalanya, yakni baginda Nabi SAW solat bersama para sahabatnya, yakni tiada beralas akan sesuatu, maka solat ia di atas tanah. Allahu Akbar. Pernah Nabi SAW solat di atas tanah yang tidak ada pelapis apa-apa. Kalau kita duk baca ni tuan-tuan, jauh langit dan bumi dengan kita. Jauh sangat-sangat. Malu, saya malu, kita pakat-pakat malu. Dalam keadaan solat yang begini, keadaannya bagaimana mereka bersungguh dalam solat berjemaah. Nabi SAW solat dalam keadaan sehingga bengkak kaki. Malu sangat-sangat. Saya malu dalam keadaan membaca ni. Yang demikian tu sekurang-kurang kita cuba juga untuk beberapa rakaat kita sempat solat sebelum masuknya subuh. Sekurangnya ada juga solat malam yang kita boleh tunaikan di atas kapek yang tebal, di atas jadah yang mahal ini, berbanding dengan keadaan solat Nabi SAW yang lebih
payah dan lebih uzur bandingkan kita. Tapi zaman itu dan keadaan itu, itulah yang kemudahan yang ada pada Nabi SAW dan para sahabat. Maka ini hadisnya. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala al-khumrah. Satu hadis yang meriwayatkan, dan ada beberapa hadis lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni sepupu, cousin orang kata, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan bahawa Nabi SAW, dia lihat, dia tengok bahawa Nabi SAW bersembahyang di atas al-khumrah. Al-khumrah ni satu tikar kecil yang boleh muat-muat seorang lah. Al-khumrah, yakni maka asalnya dalam bahasa Arab al-khumrah itu tikar kecil yang dianyam dengan daun tamar. Pokok kurma, pokok tamar yang nak lebih-lebih kurang macam kelapa sawit tu lah, macam lebih-lebih kurang. Daun itu dianyam menjadi pelapit. Kita sebut hari ni sejadah, alas, tempat untuk duduk di atasnya. Maka bila keadaan alas ataupun pelapit tu yang kecil boleh memuatkan seorang je, maka itu namanya al-khumrah. Maka Nabi SAW pernah solat atas al-khumrah tu. Maknanya satu pelapit yang dibuat daripada daun tamar dianyam, dan pelapit itu ataupun alas itu, ataupun kita kata hari ni sejadah lah bahasa mudahnya, yang diperbuat daripada daun kurma, dan kerana bentuknya kecil boleh memuatkan satu orang saja, maka itu antara alas atau tempat yang Nabi SAW bersolat di atasnya. Dalam hari ini, hadis ini juga yang sama ni pernah diriwayatkan oleh Ummu Habibah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Aisyah, Maimunah. Ini semua isteri Nabi SAW. Para isteri Nabi SAW pernah melihat keadaan itu. Suami mereka, sahabat mereka, sepupunya, isterinya melihat akan keadaan itu. Mana Nabi pernah solat di atas pelapik yang dibuat daripada daun kurma. Dan kata Imam Al-Qastalani, al-khumrah tu pada bahasa Arab adalah sejadah kecil yang dianyam daripada daun tamar ataupun daun kurma. Okey. Dan muafakat, yakni sepakat akan sekalian ulama fuqaha fiqh bahawa afdal, yakni terbaik, sujud di atas tanah. Kerana padahal keadaan maksudnya itu menghina akan diri dan menambah akan tawaduk di hadapan Allah. Maka tiadalah disuruh bersedap-sedap sujud di atas hamparan yang halus. Dengan kerana diriwayatkan orang bahawa daripada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam, Amirul Mukminin, bahwasanya adalah didatangkan tanah, maka diletakkan atasnya tikar sembahyang, maka sujud ia di atas kerana sangat tawaduknya dan khusyuknya. Dan adapun hadis pada masalah ini adalah menunjukkan harus jua pada yang demikian itu. Ni cumanya perawi ini pengarang kitab ni Dok Mai, zaman itu keadaannya sehingga kan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ketua negara, bila dibagi sejadah, dibagi hamparan al-khumrah tadi ni, kebanyakan mereka lebih gemar, ya, mereka beralas, tapi tempat sujud mereka kekalkan di atas tanah. Kerana menunjukkan mereka rasa hina benar, rasa hina dengan diri mereka itu. Maka keadaan itu menyebabkan membiasakan mereka, melazimi akan mereka untuk mereka tetap solat di atas khumrah, atas alas, tapi sujud mereka itu sebahagian mereka di atas tanah, kerana mereka nak mengekalkan rasa penghinaan pada diri. Namun demikian itu dihukumkan sebagai harus kerana keadaan pada ketika itu. Bukan senang nak dapat anyaman dan hamparan itu. Hari ini kita mudah kapek apa semua, itu keadaan yang berbeza. Yang kedua, Nabi SAW pernah solat di atas namanya hasir. Sekurang-kurang kita tahu tuan-tuan, Nabi pernah solat di atas apa?
anyaman daun kurma. Kalau al-khumrah ni dikecil untuk seorang je. Al-hasir iaitu daripada Abi Sa'id, an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala al-hasir. Hadis lain pula riwayat sahabat lain nampak pernah lihat Nabi SAW solat, Nabi SAW bersemayang di atas alas yang orang Arab sebut namanya hasir. Ha, sad, ya, ra, hasir. Maka hasir ini apa? Kata Abu Aisyah Tirmizi dan bermula pada demikian itu, yakni anyaman tikar yang dianyam dengan daun kurma dan daun tamar, cumanya yakni besar, yakni dimuat akannya dan diboleh gunakannya pada ramai orang. Kalau tadi al-khumrah sejadah lah, seorang satu buat daripada daun tamar. Hasir, hasayara pun daun kurma juga, anyaman daun kurma, cumanya saiz dia besar yang boleh guna untuk ramai orang. Maknanya Nabi SAW pernah solat bersama ramai para sahabatnya di atas satu hamparan yang dibuat daripada daun tamar, dan mereka solat di atas satu hamparan yang sama. Cuma hamparan yang besar sikit. Kalau kita hari ni kata apa? Tak tahu istilah kita sejadah sama rata ya. Mungkin sejadah besar. Kalau nak kata selimut, itu untuk kita tidur. Tikar, mungkin tikar lah, tikar yang boleh guna untuk ramai orang. Jadi hasir itu bahasa Arab lah, kalau perbezaannya besar dan boleh diguna ramai orang. Ni bahasa Arab ni dia maksud yang sama, tapi keadaan yang berbeza tu boleh berubah. Contoh, kebetulan lah tadi nak contoh kita bahasa sikit lah, iklan sikit lah, nak bagi nampak bahasa ni mahal harga dia. Siang tadi kebetulan saya sembang dengan ipar saya ni, ipar saya ni adik kepada Mona Jasman yang DJ Aikim, yang duk cakap dalam Radio Aikim. Kalau tuan-tuan dengar Radio Aikim lah, yang cakap punya slang Arab sikit tu. Jadi adik dia tu birah saya lah, adik dia tu adik orang rumah saya. Jadi satu istilah Arab simple je, kita anak saudara panggil bapa saudara pakcik, Pak Ngah, Pak Long, Pak Ngah, macam tu lah, Pak Long ke Pak Ngah ke Pak Ucu ke apalah. Tapi kita pun tak tahu ni belah ayah ke belah mak. Kita panggil Pak Long. Pak Long ni merujuk belah ayah kita ke belah mak kita, sebab kita panggil macam tu je. Kita panggil Mak Ngah, tapi Mak Ngah ni belah ayah kita ke belah mak kita, sebab dua-dua ada adik perempuan contohnya. Tapi Arab ni harga dia, bahasa dia tu, dia kalau disebut tu kita tahu dah, oh ni belah ayah dan ini belah mak. Kalau Amun, Aimim. Satu lagi Khalun. Dua-dua ni pakcik, bapa saudara. Cumanya Amun ini bapa saudara belah ayah. Kalau panggil Ami, pandai pakcik belah ayah dah, bapa saudara belah ayah dah. Kalau panggil Khali, bapa saudara juga, sama je, tapi orang tahu ni belah mak. Ini nak katanya bahasa tu lah. Maksud saya tu adalah pada bahasa itu dia mudah. Dengan satu word itu, satu perkataan itu, orang tak tanya dah, ini belah mak kau ke belah ayah kau ni pakcik ni? Tak payah, dia sebut dah. Khali tu maknanya belah mak, Ami tu belah ayah. Macam kita kalau panggil Pak Long, orang kena tanya, Pak Long ni belah ayah kau ke belah mak? Oh ni belah mak, tengok muka macam mak aku tu. Oh ya ke aku? Jadi macam tu je lah. Jadi itu dari segi bahasa, tak apa. So ini kita sebut tadi, makna tikar ni kalau kita sebut, semua tu buat daripada anyaman daun tamar. Cumanya hasil tu kecil. Minta maaf. Al-khumrah tu kecil, hasil tu tikar yang besar. Dua-dua buat daripada daun kurma, dan ini adalah alas pelapik yang digunakan oleh Nabi SAW semasa hidup baginda Nabi SAW. Maknanya kalau orang kata Nabi solat atas tanah sepanjang masa, tak pernah solat atas pelapik, salah lah. Ada hadis yang kita baca ni. Dan yang ketiga, an Anas bin Malik yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalituna hatta kana yaqulu la akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair qala wa nudiha
bisatun lana fasalla alaihi. Hadis ni hadis sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalituna hatta an kana yaqulu li akhin saghirin. Nabi SAW ni duk bergaul, duk main, duk bercampur dengan aku ni. Aku ni siapa? Anas bin Malik ni lah. Di situ duk menyembang, duk main, duk melawak apa. Dan ya Abas Umairin ma fa'ala Nughairin. Mana duk gaul, duk main, gurau, melawak sekali lah. Ada masa ni seorang ketua negara, seorang Nabi Allah, bukan panjang-panjang serius. Maknanya ada ketikanya dia boleh duk gaul dengan orang ramai, duk gurau senda dengan orang ramai. Ini manusia. Suatu Nabi tu Allah kata dalam surah Al-Kahfi, manusia macam kita. Bezanya Allah bagi wahyu kepada baginda Nabi kita tak dapat wahyu. Jadi Anas bin Malik kata apa? Duk bergurau dengan kami, duk bergaul dengan kami, duk main-main melawak dengan kami ni, bahawa adalah ia berkata kepada bagi saudaraku yang kecil. Ada adik-beradik aku yang budak lagi, kecil lagi. Anas kata ada budak ni kecil lagi. Lalu baginda Nabi tegur, "Hai Aba Umair, apakah diperbuat daripada anak burung?" Katanya, "Dan diperkecilkan. Aku akan hamparan dari bagi kami semayang di atasnya." Mesejnya apa ni sebenarnya? Dia nak mesejnya dia satu. Anas bin Malik cerita Nabi SAW duk bergaul dengan kami, duk main dengan kami. Di kalangan kami tu ada budak, ada orang yang masih kecil, duk main benda sesuatu yang budak-budak. Ada benda yang dia duk main. Macam kita ada anak, ada cucu, kadang-kadang duk bawa kereta. Bukan kereta besar tu, kereta mainan. Beli RM10, RM3, RM8 dapat 2 tu. Bawa lori. Kalau perempuan bawa patung, bawa apa mainan-mainan yang sesuai dengan umur dia. Jadi benda ni begitulah juga zaman itu dan keadaan ketika itu. Sehinggalah bila keadaan Nabi bersembang dan bergurau, bergaul dengan mereka ni, sampailah Anas kata, kami lihat, kami tengok Nabi SAW hampar depan kami tu satu hamparan, fasalla alaihi, Nabi bentang, wa nudiha bisatun lana fasalla alaihi, dan Nabi SAW hampar satu hamparan busat, dan Nabi SAW bersemayang di atas dia. Ni attitude, akhlak. Nabi tengah-tengah duduk kumpul-kumpul ni, habis gurau apa, Nabi bentang satu hamparan, Nabi solat. Budak-budak ni pakai tengok lah, termasuk Anas bin Malik pun nampak keadaan itu. Maka Nabi hampar tadi namanya busat. Basin ta, basin ta, busat. Busut itu dengan bunyinya disebut dalam hadis ni busut basin ta, itu bahasa Arab. Maka itu juga menjadi alas pelapis yang Nabi guna semasa hidup Nabi dan Nabi solat di atas dia. Maka apakah itu busut? Yakni satu hamparan yang diperbuat daripada kulit binatang. Kulit binatang yang dibuang akannya, dibersih akannya, dan disuci akannya, dikering akannya, maka harus untuk bersolat di atasnya. Kulit lembu tuan-tuan baru ni korban. Kalau orang pandai, dia boleh ambil kulit itu, dia sucikan, dia dengan cuka lah, apa semualah. Kalau orang yang pandai ni bagi hilang bau, suci bagi elok, basuh, jemur bagi kering elok, boleh buat macam-macam atas kepandaian orang tu. Wallahualam lah kulit itu dibuat apa. Tapi poin dia, busut itu adalah satu hamparan yang diperbuat daripada kulit binatang yang disucikan, dibersihkan, dikeringkan. Maka Nabi SAW pernah bersolat di atas hamparan itu. Sahabat ni tengok duk main dengan budak-budak apa, gurau-gurau senda. Rasulullah pergi satu tempat, Rasulullah buka gulungan itu, Rasulullah solat atas itu, namanya busut. Busut ni apa? Orang Arab kata itu alas yang diperbuat daripada kulit binatang. Maknanya apa? Kita boleh belajar pada malam ini sekurang-kurangnya Nabi SAW pernah solat di atas tanah. Sebab ada hadis yang bila Nabi SAW kata, bila bangkit daripada sujud, jangan sapu apa yang ada lidah ini, biar sampai habis semayang.
Kita pun kata bila masa aku bangkit daripada sujud ni ada melekat sesuatu di dahi. Sebab kita semayang atas kapek, tok siap vacuum tiap hari, 2-3 hari sekali. Tak ada nak ada pasir ke, debu ke. Jadi hadis tu kalau kita baca, pasal apa nak kena sapu dahi kita? Jangan duk buang kotoran ni, jangan duk buang sesuatu yang melekat, tanah ataupun pasir ni. Kena faham keadaan ketika itu. Nabi SAW pernah solat di atas tanah yang debu dan tanah itu macam mana tanah kita dilihat hari ni. Dan yang kedua, Nabi SAW pernah solat di atas Al-Khumrah, satu hamparan yang berbuat daripada daun tamak. Nabi juga pernah solat di atas Hasar, iaitu hamparan dibuat daripada daun kurma tapi lebih besar saiznya, macam tikar. Dan yang ketiga Al-Busut, iaitu Nabi SAW pernah solat di atas hamparan yang diperbuat daripada hamparan berbulu, iaitu daripada kulit haiwan yang disucikan dan dibersihkan, dikeringkan untuk bersemayam di atasnya. Maka yang demikian itu disebutkan oleh fuqaha selain daripada babi dan anjing. Maka selain daripada babi dan anjing, walaupun dibersih, disamak sekalipun, tetap tidak boleh digunakan sebagai apa-apa, baik kasut ke, baik wallet ke, baik tali pinggang kan, hatta lah nak buat alas tempat nak bersemayam ni lagi lah. Jadi maka yang demikian itu kulit binatang yang disembelih seperti lembu, kambing, maka kata Imam Syafi'i, binatang yang boleh kita makan dan disembelih dengan yang betul, maka yang demikian itu halal padanya dibersih dan disucikan untuk dijadikan pada kegunaan. Apa-apa juga kegunaan, apa-apa saja yang boleh manfaat pada kita ni. Okey, itu yang pada maksud hamparan itu. Okey. Yang demikian itu pula masuk pada bab yang membicara akannya daripada sutrah. Sutrah pula. Ni semua bab semayang ni. Mula-mula tadi kita tahu, sekurang-kurang kita balik malam ni kita tahu Nabi pernah solat di atas tanah, Nabi pernah solat di atas hamparan. Hari ni mungkin kita boleh nama sejadah lah. Cuma sejadah kita daripada kapek, daripada bulu, kain, benang. Cuma zaman Nabi anyaman daun kurma, kulit-kulit binatang. Dan yang berikut ni pula kita masuk kepada bab namanya sutrah. Ma jaa fi sutratil musalla. Bila solat, sunat pada kita untuk meletakkan sutrah. Apa itu sutrah? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, ketahuilah kiranya wahai saudara sekalian, seseorang yang hendak bersembahyang fardu ataupun sunat di tengah lapang. Ceritanya orang ni nak solat, apa-apa je solat, sunat maupun fardu, di tengah lapang, makna tempat yang luas, yakni tiada dinding atau tiada tiang atau tiada padanya sesuatu penghalang. Sayugialah ditaruh akannya dinding. Tengah-tengah jalan ni lah dia pilih nak semayang. Depan pintu orang keluar masuk lah dia pilih nak semayang. Tapi kalau tak ada pilihan, dah penuh sangat, itu keadaan yang berbeza. Tapi keadaan yang luas, yang kelapangan ini, maka carilah tempat yang tidak menyusahkan orang. Orang lagi kalau ada rezeki kita bincang malam ni, kalau tak ada bulan depan, bab tak bagi lintah depan orang semayang ni. Cuma dia main tajuk ni dulu sebelum nak pergi ke tajuk tu. Pilihlah tempat yang kalau orang nak lalu ni tak nyusah kat dia. Tak nyusah kat dia nak jalan, nak pergi keluar, dan kita pun tak rasa bersalah orang nak keluar ni. Jadi dalam keadaan semayang dia yang sunat ataupun fardu, yang di tempat yang lapang. Dia solat di tepi padang. Padang ni solat apa? Tempat lapang tuan-tuan. Solat apa? Sunat kita semayang di tempat lapang. Ada semayang sunat, semayang disunatkan semayang tempat luas, tempat lapang, padang. Antaranya solat, nama solat tu solat istisqa. Nama solat tu solat minta tak hujan. Antaranya lagi tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan ni, sebenarnya sunat semayang sunat hari raya haji pun di tempat yang lapang. Kerana pernah Nabi SAW solat
Aidil Adha di tempat lapang. Itu cumanya hukum yang demikian tu sunat lah untuk kita melaksanakan demikian tu. Itu beberapa keadaan lah, kerana pernah Nabi solat yang bentuk itu. Jadi kalaulah solat begini, saya pernah nampak orang semayang di tepi pantai, dia family day kot, orang kata hari keluarga ni, pakai baju sama semua kan. Waktu zuhur tu lebih kurang dia letak beg, letak barang-barang, dia semayang menghadap ke macam pantai lah, sebab arah matahari terbenam lah kiblat tu. Adalah 20-30 orang lebih kurang. Jadi orang nak lintas pun tak masalah lah, sebab dia dah letak sutrah tu penghalang tu. Jadi kita masuk lagi. Jadi point dia adalah bila solat di tempat lapang yang tiada tiang ataupun dinding, maka sunat ditaruh akan sutrah. Okey. So benda ni antaranya adalah supaya tak menyusahkan orang kalau orang nak lintah, sebab kita dah letak penghalang tu. Sutrah satu penghalang, pemisah antara kita dan orang bersemayang dan orang yang nak lintah di hadapan itu. Ini hadisnya. An Talhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhkhar ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Hadisnya hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi daripada Talha, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla al-mu'akhkhar ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Kata Nabi SAW, apabila satu orang yang bersemayang ni dia meletakkan sesuatu di hadapannya, dari segi fiqh ni namanya sutrah. Dia semayang tempat yang luas, lapang, so tak mau bagi orang susah nak lintas depan dia, ataupun kita tak mau terganggu dengan orang nak lintas depan tu, sunat untuk letak satu pendinding, satu penghalang di hadapan kita tu, namanya bahasa fiqh ini dia sebut, dalam hadis sebut sutrah, pemisah ataupun penghalang tu. Yang demikian itu tingginya seperti mana pelana unta. Nabi SAW pernah buat, Nabi naik unta, itu kenderaan Nabi SAW. Maka pelana unta, tempat yang guna untuk alas duduk tu, dicabut, Nabi jadikan sutrah. Bila orang nak lintas di hadapannya, tak sebersalah lah, sebab sudah ada pemisah antara orang yang semayang dan orang yang nak lintas ke depan tu. So Rasulullah SAW ambil apa? Ambil pelapik tempat duduk dalam musafir Nabi, kenderaan Nabi SAW, unta itu, tempat duduk tu dijadikan penghalang dalam solat. Cabut, letak depan tempat semayang tu. Supaya apa? Misal muakhar ar-rahli falusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik. Bila Nabi SAW dah buat macam tu, orang yang dah buat macam tu letak pendinding tu ataupun penghalang di hadapan orang bersemayang ni, kata baginda Nabi SAW, maka jangan diambil peduli. Tak kisah dah, tak apa dah, apa nak orang nak buat di depan tu. Kita semayang, panjang kita dengan saf depan ni 4 hasta. Ni saf ke saf ni 4 hasta tuan-tuan ni. Sebab tu ada hukum pada 4 hasta ni. Imam dengan makmum yang belakang jangan jarak jauh sangat. Kadang-kadang dia tarik kapek sampai ke depan. Ni, dalam kitab ni belajar lagi ni. Belum sampai lagi. Ni dah sampai bab mana ni? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu tak sambung lah. Oh, sebab saya duduk mengajar di 2-3 tempat masjid, tapi halaman punya kitab dia 2 jilid. Jadi dalam kitab ni, inilah saya ingat ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bab salat berjemaah antaranya, jarak antara makmum dan imam tu supaya mendapat fadilat jemaah tu antaranya jangan jarak lebih 4 hasta. Kita dengan imam ni, kita dengan makmum 2 saf 3 saf 4 tu 4 hasta dibezakan. Maka kalau imam yang terlalu jauh dengan makmum di belakangnya melebihi 4 hasta, fadilat salat berjemaah tu hilanglah. Salat berjemaah apa nak jauh-jauh, kena dekat-dekat lah. Dan kalau terjadi apa-apa pada imam, kita nak ambil, nak sambung tugas imam tu tak susah.
Tak sukar. Imam terkentut ke, imam lupa ambil wudu ke tengah semayang rakaat kedua dia, Allah dia tahu. Lupa ni wajib siang tadi. Contoh tu tak ambil wudu ke? Ada najis ke? Itu contohlah dalam bab ni. Jadi hadirin hormati sekalian, maka itu solat yang kita sebutkan tadi, supaya orang yang bersemayang ni dia meletakkan salah satu hukum dia adalah sutrah. Apabila dia bersemayang di hadapannya tu, kalau jadi apa-apa orang lintas ke tak kisah dah. Itu kata Nabi SAW. Maka jarak dia bukan letak terlalu jauh, kadar lebih sikit pada 4 hasta je lepas untuk dia sujud. Mana kalau Nabi SAW ni ambil pelana unta, tempat duduk tu sesuai lah kenderaan Nabi guna pada ketika itu. Kita hari ni kalau pergi mana-mana bawa motor contohnya, helmet motor tu lah kan, letaklah depan tu. Kalau orang nak lintas, kalau nak berlari ke apa semua tak masalah dah, sebab kita dah buat pemisah tu. Jadi perkara ini disuruh demikian tu pada membeza akannya dan tiada menyusahkannya daripada orang yang melintasi di hadapannya, dan tiada pula pada kamu hilang akan khusyuk daripada menjaga orang yang melintas di hadapan kamu. Apa dia? Dua keadaan. Satu, kalau kita dah letak sutrah ni tuan-tuan, bila kita semayang kita letak satu penghadang. Tak kisahlah kita ambil sejadah, kita gumpal bulat ke letak depan kita, kita letak kursi ke, kita letak rehal ke, apa sajalah alat yang sebagai pemisah. Kadang-kadang ngam tempat kita sujud, lepas sujud. Maka kalau orang nak lintas depan tu pun tak kisah dah, sebab kita dah ada pemisah. Kita pun tak ada fikir dah orang nak lintas nak kena halang ke apa, sebab kita dah letak sutrah tu. Tapi kalau kita tak letak, orang pun susah kat kita, dia pun sebab salah lintas tak lintas, kita pula jenuh duk halang orang kalau orang nak lintas di hadapan kita. Sebab kita solat di tempat yang lapang. Maka salah satu hukum pada demikian tu namanya sutrah, untuk memudahkan orang yang bersolat ni supaya tiada diganggu akannya di depan atau orang nak melintasi di hadapan itu. Hadirin yang dihormati sekalian, yang berikutnya bab yang membicarakan bahawa iaitu ma jaa fi karahatil murur baina yadayil musalla. Masih lagi kaitan yang sama, iaitu kaitan dengan semayang tadi juga. Iaitu yang berikutnya pula, agama dan syarak ni mengajar pada kita, orang tengah duk semayang ni jangan duk lintas depan dia. Orang tengah semayang jangan duk lintas depan dia. Nak lintas juga kadar macam mana yang dibenarkan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, menempuhi di hadapan orang yang bersemayang sangatlah ditegah akan syarak. Orang duk semayang kita pergi lintas depan dia, agama sangat tak suka. Bagi tahu ke anak-anak kita, kalau kita nak bawa semayang ke masjid surau, cucu kita nak bawa ke masjid surau, peringat kat mereka, di sebalik kita nak mengajar mereka solat, tentang solat, dalam masa yang sama kita jadikan anak-anak tu jangan sebabkan kehadiran mereka mengganggu kekhusyukan orang lain nak beribadah. Pijak spek orang sampai patah, berlari-lari hinggap. Jadi kawallah. Bawa ya, silakan, alu-alu sangat-sangat kita mesra dengan mereka. Tapi kalau keadaan yang terlalu mengganggu hiruk pikuk, maka mak ayah tu kena main peranan lah. Bukan dibiar macam ini taska ataupun ini rumah pengasuh. Hadirin dihormati sekalian, di sini disebutkan bahawa supaya kita ni juga mengetahui batasan hormatnya orang yang sedang bersemayang itu. An Busrin bin Sa'adin anna Zaid bin Khalid al-Juhayniyin arsala ila Abi Juhaym yas'aluhu madza sami'a mimman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mar'i baina yadayhi al-musalli. Faqala Abu Juhaym qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar'u baina yadayhi al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min ayamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadrin la adri qala 40 yawman aw 40 syahran aw 40 sanatan atau kama qala. Hadis ini sahih. Hadirin yang dihormati sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
menanyai akan dia apakah suatu yang telah didengarnya daripada Rasulullah SAW pada orang yang menempuhi di hadapan orang yang bersemayang. Sahabat ni cerita bahawa Nabi SAW ditanya tentang hukum lintah depan orang semayang ni. Maka sahabat yang bertanya ni, Abu Juhaim ini, dia katanya bahawa Nabi SAW apabila ditanya tu, Nabi SAW jawab, Nabi SAW respon, Nabi SAW balas kepada persoalan dan pertanyaan. Kata baginda Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu." Kalau kamu mengetahui bahawa melintah di hadapan orang bersemayang tu tak elok, tak bagus, maknanya larangan dan tegahan melintasi di hadapan orang sedang bersemayang ni, kalau kamu tahulah keadaan tegahan tu tak baik, tak bagus, kata baginda Nabi SAW, la ayyamurra baina yadahi arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadahi. Kamu sanggup tunggu 40 untuk tidak melintasi orang yang sedang bersemayang itu. Maka perawi ni kata, aku tak pastilah 40 tu arba'ina yauman, 40 hari ke, arba'ina syahran, 40 bulan ke, atau arba'ina sana, atau 40 tahun. Maknanya kalau kamu tahu benda tu tak bagus, benda tu tak baik, syarak tak suka, kamu sanggup tak lintah depan orang semayang ni, kamu sanggup tunggu 40. Tak pastilah 40 hari ataupun 40 bulan. Tapi itulah yang disebut oleh baginda Nabi SAW tentang kalau kamu tahu bahawa larangan itu, tegahan itu disuruh oleh syarak untuk kita hormati, dan kalau lintah juga perkara yang tidak baik pada kita, maka kita akan sanggup tunggu untuk tak lintah. Maka hadirin dihormati sekalian, disebutkan bahawa yang demikian itu banyak yang menyebutkan bahawa menyebutkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab lintasan ini, bahawa Imam Nawawi mengambil pandangan dalam mazhab kita Syafi'i, sayugianya bagi orang yang sembahyang, pertama sekali sunat padanya jika dia solat di tempat yang lapang untuk meletakkan di hadapannya sutrah, pendinding, supaya tak mengganggu orang yang nak lintah, dan kita yang sembahyang ni tak serba salah dalam keadaan orang nak melintas ataupun orang nak lalu di hadapan itu. Dan jika yang demikian itu solat berjemaah, solat ramai-ramai, memadai satu sutrah saja, bukanlah seorang satu letak pendinding, letak rehal ke, letak apa-apa sajalah, helmet motor ke, ataupun apa-apa alat kerusi ke sebagai pemisah itu, memadai dengan satu di hadapan imam, merangkumi semua. Tapi jika bersolat ia dalam bangunan yakni berdinding dan tiada melintasi orang, tak apa, macam bangunan ni ada bangunan, tak masalah lah, dah ada dinding dan semua. Ni ceritanya solat di tempat yang lapang, yang tak berdinding, tempat orang nak lalu lalang, maka sunat untuk kita letak satu sutrah, iaitu pemisah antara orang yang bersemayang dengan orang yang melintasi itu, supaya tiada bermasalah demikian itu. Maka dijaga akan ia. Maka sebahagian daripada pandangan Syafi'i menyatakan perbuatan melintasi di hadapan orang yang bersemayang itu hukumnya haram. Sebahagian dalam mazhab Syafi'i kata haram tu untuk lintah orang semayang. Maka kadar yang demikian itu adalah pada 4 hasta, pada melepas akannya daripada sujud dan rukuk. Mana kalau nak lintah orang, make sure lepas daripada 4 hasta. Sebab tu kiraan 4 hasta tu asas pada jarak antara saf. Kerana apa? Itu sudah melepaskan orang yang nak semayang tu supaya tak susahkan dia untuk bangun rukuk, sujud dan sebagainya. Hadirin dihormati sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ni, kita bincang bab tempat solat Nabi tadi, sutrah, halangan, pemisah, dan Nabi SAW tak bagilah kita lintah depan orang semayang ni. Maka kalau orang lintah depan semayang, kita kena halang dengan kita menegah dengan tangan kita supaya dia tak melintasi di hadapan kita, tak halang tangan-tangan kita. Tapi kalau dia letak sutrah tu adalah jalan keluar kepada orang yang nak melintah dan sebagainya, dan kita juga bersemayang supaya tak susah, dan dia pun tak susah untuk menunaikan hajat dia untuk dia lalu lalang di hadapan orang bersemayang tu. Sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan ada manfaat, dan insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan pada malam ni insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan syurga Firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.